Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aida Farahia binti Abdul Aziz, nombor matrik 295164 dari kumpulan 7. Saya akan membentangkan pengenalan tentang khurafat. Khurafat adalah berasal daripada perkataan bahasa Arab karufa yang bermaksud rosak akal kerana terlalu tua dan dapat diterjemahkan sebagai salah faham, mitos, karut atau tahyul. Istilah ini merujuk kepada keyakinan atau praktik-praktik yang didasarkan pada penjelasan yang tidak logik, tidak rasional atau supernatural. Amalan khurafat ini seringkali melibatkan kesukuan, cerita rakyat atau tradisi budaya yang diwariskan dari generasi dahulu sehingga generasi kini. Seterusnya saya akan menceritakan asal-usul khurafat. Khurafat adalah nama seorang lelaki dari puak Bani Uzrah yang diculik oleh jin. Setelah dia dikembalikan, dia menceritakan kepada orang ramai apa yang didengar dan dia lihat. Tetapi orang ramai tidak percaya apa yang diceritakan oleh dia dan mereka mengatakan, itu semua hanya cerita khurafat. Jadi di sini, khurafat adalah cerita dongeng, kepercayaan, permujaan yang bertentangan dengan akidah, Al-Quran dan hadis. Dan ia juga boleh menyebabkan dosa syirik. Khurafat juga mempunyai nama-nama lain iaitu tahayul, syubhat dan lain-lain. Pada zaman Nabi SAW, ada yang kenal dengan nama Adwa, Tiarah, Hama, Sofa, Nau dan Gul. Okey, saya akan menerangkan maksud-maksud nama lain bagi khurafat. Adwa adalah jangkitan penyakit. Zaman jahiliah, mereka anggap penyakit berjangkit ini dengan sendirinya, bukan dengan takdir Allah. Seterusnya, Tiara meramal nasib buruk. Contohnya, melihat burung dengan dengar suara burung atau binatang dan lain-lain. Dan itu membawa nasib buruk kepada mereka. Seterusnya adalah hama. Hama adalah jenis burung yang keluar pada waktu malam. Contohnya, burung hantu. Orang jahiliah merasa nasib buruk kalau melihat burung hantu dan mereka juga anggap jika ada burung menghinggap di atas rumah mereka, salah seorang dari keluarga akan mati. Syafar pula adalah bulan kedua dalam tahun Hijriah. Orang jahiliah anggap bulan ini akan membawa nasib sial atau tidak menguntungkan pada mereka. Dan Nau adalah terbit atau tenggelamnya suatu bintang. Orang jahiliah percaya jika terbit atau tenggelamnya bintang, hujan akan turun. Dan akhir sekali adalah Gul. Gul adalah jin. Orang anggap Gul tu menampakkan diri mereka kepada manusia di padang pasir dan ia menyesatkan orang Arab dalam perjalanan lalu membinasakan mereka. Jadi untuk akhir sekali, dalam kamus Al-Marbawi, khurafat diertikan sebagai karut marut. Di dalam tafsiran lain pula, khurafat juga disebut sebagai percakapan yang tidak betul. Mujam Al-Wasit dan Kamus Lisan Al-Arab mendefinisikan khurafat sebagai cerita yang dicampur adukkan dengan perkara yang dusta. Manakala dalam bahasa Melayu, khurafat adalah ajaran yang karut. Oleh demikian, jelaslah khurafat ini tidak munasabah dan tidak boleh diterima akal fikiran yang sempurna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatina Natasha binti Muhammad Nasir dan nama matrik saya 295139. Tidak dinafikan lagi, amalan khurafat ini semakin luas dengan dipakai oleh masyarakat kini. Seperti yang kita tahu, setiap yang berlaku mesti ada punca di sebaliknya. Oleh itu, saya ingin menerangkan antara 3 punca berlakunya amalan khurafat, iaitu kurang pendidikan agama, kepercayaan kepada perkara sakti dan ajaib, dan yang ketiga ialah pengaruh media hiburan. Bagi punca pertama iaitu kurang pendidikan agama, kita dapat lihat masyarakat kini sudah hilang semangat untuk menimba ilmu agama seperti menghadiri kelas-kelas atau majlis-majlis agama kerana mereka merasakan bahawa segala maklumat kini boleh diakses melalui hujung jari sahaja di internet. Perkara ini tidaklah salah, tetapi perlu diingatkan juga tidak semua yang berada di internet itu adalah maklumat yang benar dan menepati syariat Islam. Oleh kerana terlalu bergantung harap dengan teknologi, mereka menjadi mudah untuk dipengaruhi dengan maklumat-maklumat palsu dan tidak mustahil mereka akan terjerumus untuk melakukan amalan khurafat, lebih-lebih lagi jika mereka mendapat maklumat daripada medium yang salah. Terdapat satu artikel jurnal daripada pelajar UKM pada tahun 2011
yang telah mendapati bahawa ilmu yang diperoleh itu bukan ilmu yang sahih, betul. Walaupun dia belajar, tetapi dia memperoleh ilmu itu dari sumber yang tidak muktabar. Sebenarnya ada juga yang belajar setakat separuh jalan sahaja. Ini yang menyebabkan timbul khurafat dalam masyarakat kita. Daripada kenyataan tersebut, telah menyatakan bahawa faktor lain yang menyebabkan ilmu agama ini tidak berkembang ialah berpunca daripada kurangnya ilmu daripada kalangan pendakwah itu sendiri. Ada di antara mereka yang berhenti belajar sebelum waktunya, tetapi sudah berani untuk menyebarkan ilmu agama, lebih-lebih lagi kepada individu-individu yang mudah dipengaruhi, dan tidak mustahil pengikutnya itu akan menjadi sesat. Disebabkan itulah perkara-perkara yang dimukai Allah seperti amalan khurafat ini senang untuk berlaku. Punca yang kedua iaitu kepercayaan kepada perkara sakti dan ajaib. Okey, kita nampak sekarang masyarakat semakin susah disebabkan inflasi dan kepesatan ekonomi. Jadi bagi mereka, duit adalah segala-galanya untuk meneruskan kelangsungan hidup dan sebagainya. Jadi mereka mudah terpengaruh untuk berinteraksi dengan perkara-perkara karut sebegini kerana yakin bahawa ianya akan memberikan habuan yang lumayan kepada mereka. Kalau kita tengok dekat social media sekarang ni pun, banyak ustaz-ustaz yang menunjukkan kelebihan diri mereka untuk berinteraksi dengan benda-benda mistik ini. Oleh itu, penonton akan rasa ingin tahu dan berminat untuk belajar perkara tersebut bagi menambah kelebihan diri supaya mereka lebih hebat dari orang lain. Tidak mustahil sekiranya mereka sudah mahir, golongan ini akan menggunakan kelebihan tersebut ke arah jalan yang salah. Disebabkan itulah munculnya bomoh-bomoh dan tukar sihir yang tidak bertamadun. Kesannya, amalan khurafat makin tersebar luas kepada orang ramai. Bagi punca yang terakhir iaitu pengaruh media hiburan. Hal ini kerana masyarakat kini cenderung untuk terpengaruh lebih-lebih lagi dengan kesenangan hidup seperti babak-babak di dalam filem yang akan menjadi daya penarik buat mereka untuk ingin tahu tentang sesuatu perkara tersebut. Jadi, amatlah digalakkan agar pihak berwajib untuk menapis dahulu bahan siaran agar perkara-perkara khurafat dapat dibendung serta melahirkan insan yang bertanggungjawab dan dapat membezakan perkara yang baik atau sebaliknya. Oleh itu, kita juga dapat menjadikan masyarakat hidup harmoni dengan berlandaskan syariat Islam. Assalamualaikum, saya Fatimah Azharah, nombor matriks 295155. Saya akan membentangkan tentang cara untuk mengatasi amalan khurafat. Okey, yang pertama, caranya adalah dengan mengadakan kempen pendidikan tentang amalan khurafat. Pelbagai pihak ni perlulah melakukan kolaborasi untuk melakukan program pendidikan, seminar dan ceramah. Dan mereka juga boleh memanfaatkan media dan teknologi untuk sebarkan maklumat-maklumat yang tepat. Sebagai contoh, dengan menyebarkan video-video berilmiah di media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube, supaya ilmu ni dapat tersebar dengan lebih luas kepada masyarakat Islam di Malaysia. Seterusnya adalah dengan melakukan tapisan terhadap filem yang dikeluarkan. Pihak kementerian perlulah mengenakan syarat terhadap filem-filem yang dikeluarkan supaya tiada unsur-unsur khurafat yang di mana boleh menjejaskan akidah masyarakat. Okay, yang terakhir adalah didikan ibu bapa. Jadi ibu bapa ni memainkan peranan yang sangat penting kerana mereka perlu mendidik anak-anak dari kecil dengan ilmu agama yang lengkap supaya apabila anak-anak ini sudah membesar, mereka mempunyai pegangan agama yang kuat untuk menangkis mana-mana unsur khurafat di sekeliling mereka. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Tisnila binti Kadir dengan nombor matrik 295244. Seterusnya saya akan membentangkan tentang jenis-jenis khurafat. Terdapat pelbagai jenis khurafat yang ada di muka bumi ini yang tidak didasarkan pada fakta atau bukti yang rasional. Antara jenis khurafat adalah: yang pertama, mempercayai ramalan atau tindikan dukun sama ada terhadap perkara yang sedang lalu ataupun yang akan datang. Ia menggunakan kaedah seperti membaca tangan, astrologi dan sebagainya. Yang kedua, memohon keselamatan dengan percakapan yang tiada dalam suruhan agama Islam.
seperti tabik tok nenek ketika melalui sesuatu tempat, dan ayat minta simpang malaikat 44 untuk mengelakkan sebarang perkara yang tidak diingini berlaku. Yang ketiga, bersahabat dan meminta pertolongan daripada jin. Yang keempat, mengamalkan ilmu pengasih, iaitu digunakan untuk menawan seseorang untuk tujuan yang baik seperti menikah, atau boleh juga menjadi tujuan yang jahat, iaitu untuk memperdaya seseorang. Ilmu pengasih ini merupakan perkara yang jelas haram di dalam Islam. Yang kelima, mendakwa diri sebagai seorang kasyaf, iaitu mendakwa diri seorang wali yang kasyaf yang boleh melihat jin dan makhluk halus serta boleh menyembuhkan sebarang penyakit. Kesimpulannya, terdapat banyak jenis dan contoh amalan khurafat yang kita harus cakna dan elakkan daripada terlibat dengan amalan khurafat. Sebagai umat Islam yang bertanggungjawab, kita perlulah mengambil berat dan menambah ilmu tentang amalan khurafat ini agar kita tidak terlibat dengan sebarang amalan khurafat yang akan mendatangkan kemurkaan Allah SWT terhadap kita. Assalamualaikum, nama saya Nisa Farhana Putri Syafandi dari Kumpulan 7. Nombor matrik saya ialah 294986. Saya akan memberikan kesimpulan berdasarkan tajuk tugasan kumpulan kami, iaitu khurafat. Islam adalah agama yang menekankan persoalan akidah dan perkara-perkara yang boleh membatalkannya. Penerimaan suatu amalan bergantung kepada sama ada kaedah dan pelaksanaannya selaras ataupun tidak dengan syarat-syarat syariah ataupun ada bercampur dengan unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh itu, semua bentuk khurafat, sama ada kepercayaan atau amalan yang dapat membawa kepada ilmu syirik, dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Pada kesimpulan saya sebelum ini, saya telah menyebutkan bahawa terdapat banyak jenis dan contoh-contoh amalan khurafat yang harus kita cakna dan elakkan daripada terlibat dengannya. Sebagai umat Islam yang bertanggungjawab, kita harus mengambil berat dan meningkatkan pengetahuan kita tentang amalan khurafat agar kita tidak terlibat dalam sebarang amalan yang akan mendatangkan kemurkaan Allah kepada kita. Berdasarkan informasi tambahan yang telah saya temukan melalui sumber-sumber lain daripada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, pihak JAKIM telah mengeluarkan garis panduan mengenai khurafat dan azimat dari perspektif Islam. Garis panduan ini telah diterima pakai di peringkat negeri dan juga telah digunakan sebagai rujukan dalam mengeluarkan fatwa-fatwa mengenai pengharaman ajaran yang mengandungi unsur-unsur khurafat ataupun syirik. Oleh itu, sebagai umat Islam yang bertanggungjawab, kita haruslah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan pengetahuan kita tentang apa itu amalan khurafat, dan kita haruslah mengikuti garis panduan yang telah ditetapkan oleh otoritas agama untuk menjauhi amalan-amalan tersebut. Dengan demikian, kita akan dapat menjaga iman kita dan menjalani kehidupan yang selaras dengan ajaran Islam. Dalam usaha untuk menjauhi amalan khurafat ini, kita harus meningkatkan pengetahuan kita tentang apa itu ajaran Islam dan mempelajari cara-cara untuk menjalani kehidupan yang selaras dengan ajaran ini. Ini juga termasuk dengan mempelajari Al-Quran dan Hadis serta mengikuti garis panduan yang telah ditetapkan oleh otoritas agama. Dengan demikian, kita akan dapat menjaga iman kita dan menjalani kehidupan kita dengan diberkati.